Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang dah pukul 2 petang dah. So minta maaf kita ada kelewatan dari segi teknikal sedikit. Saya bagi salam dia jawab lagi. Okey, terima kasih. Okey, kena jawab salam lah. Nanti tamu-tamu masuk sekolah agama kan. Kalau tak jawab tu apa cerita kan? Tak sonok lah kan. Okey. Okey, sebelum tu datang ni tentang berapa ni? Tentang 4 ke tentang 2? Tentang 4. Ada yang tentang 5? Ada. 6? Tak ada lah. 4 sajalah. Okey. So maksudnya tak join tadi lah bengkel robotics yang saya buat tadi? Tak kan? Sebab semua tentang 2 sahaja yang join bengkel robotik. Ini robot ni. Adik-adik junior awak buat robot ni tadi. Okey, so tak apalah yang tu. So hari ni saya diamanahkan oleh pihak penganjur untuk memberi serba sedikit ataupun pendedahan lah, pendedahan berkenaan dengan teknologi terkini dan juga teknologi masa depan melalui inisiatif MyReka. Okay, ini adalah inisiatif yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Kedah dan juga agensi-agensi yang terlibat. Baik, sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Ahmad Hanis dan rakan baik saya Encik Syarin. So kami berdua dah merupakan pensyarah daripada Universiti Utara Malaysia. Tahu dekat mana tak? UUM? Dekat? Bagus, nanti masuk UUM Okey, tak apa. Alright. So saya dan Encik Syarin, kami datang daripada School of Computing. Sekolah, tak dipanggil sekolah walaupun School of Computing dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu dipanggil Pusat Pengajian Pengkomputeran. Walaupun UUM dikenali sebagai Universiti Pengurusan. Tahukah? Ke tak tahu? Tahu kan? Dia macam Harvard of the East. Macam itulah, sebab Harvard adalah Universiti Pengurusan. Kami juga ada bidang teknikal juga di UUM, dan saya dan Cik Charin merupakan salah seorang pensyarah di sana lah. Dan saya dah mengajar lebih dah 24 tahun di sana. Dah tua dah. So nampak macam abang tapi dah tua dah. Anak-anak pun dah, anak saya dah sebaya tempat. So bolehlah saya panggil anak-anak lah kan. Memang tempat anak saya yang sulung tempat. So memang anak-anak lah pada saya. Okey, lebih spesifik saya datang ataupun kami datang daripada lab. Ada satu lab khas dan special lab yang berada di UUM dipanggil sebagai Maker Space. Maker Space ataupun Maker. Pernah dengar Maker tak? Apa dia Maker? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab Maker tu apa dia? Saya bagi satu keychain dekat sini. Keychain ni special Keychain ni adalah keychain 3D print. Tak terdapat di mana-mana, tak ada jual kat kedai pun. Siapa boleh jawab? Apa dia Maker? Maker tu apa dia? Seorang. Ramai saya tak kenal siapa dia. Siapa yang berani bangun dan jawab? Yang bangun. Apa dia? Saya nak jalan payah sikit sebab mic ni lah. Cakap. Apa dia? Teknologi. Robotex. Saya tak dengar. Perbuatan. Suara tak apa dengar. Okey, tak apa. Okey, Maker buatlah. Okey, dalam term. Okey, bagi satu. Pilih, suruh dia pilih. Pilihlah mana yang berminat. Okey, so Maker adalah buat. So siapa-siapa yang buat adalah seorang Maker. Dia buat sesuatu. Apa saja dia buat, tak kira lah. Memasak pun dia bagi Maker. Kalau kata bertukang pun Maker. So apa-apa saja yang dia buat, apa-apa yang dia buat, dia adalah Maker. Dekat UUM kami ada satu lab khas untuk yang berminat dengan Maker inisiatif dan teknologi based Maker. Maksudnya yang suka buat berkaitan dengan teknologi, kita panggil dia sebagai Maker. Okay. So lab ni berada di School of Computing dekat UUM. Ada satu bangunan, ada satu orang kata bilik, ada satu orang kata apartment khas, bilik khas lah kami kat situ, lab khas dekat situ. Yang sebelah gambar tu lah, dan saya duduk kat dalam tu.
Okay, so saya nak cerita sedikit berkenaan dengan lab lah. So mungkin kalau sahabat saya yang berminat nanti, bukanlah nak promote, tapi ini adalah salah satu inisiatif kami memperkenalkan apa yang kami panggil sebagai maker initiative. Okay, bahasa Inggeris sikit, tapi ini adalah definisi lab kami lah. Kami tubuh sejak daripada 2018 sampailah hari ini. Saya short form sajalah. Dia adalah berdasarkan kepada minat saya lah. Sebab lab ni tertubuh berdasarkan kepada minat saya dalam bidang elektronik, aerospace, robotics, programming, semua yang teknikal-teknikal lah. Kalau yang dengar ni tak pernah dengar ke apa ke, itu adalah minat saya. Saya minat main kapal terbang remote control. Dekat sini saya tahu ada kawan saya seorang yang berminat main benda tu. So daripada minat tu lah datangnya. Buat kapal terbang sendiri ya. Buat kapal terbang sendiri, terbang sendiri, and then control pakai remote control. So semua tu memerlukan kemahiran aeronautics, memerlukan kemahiran teknologi yang tinggi. So minat saya itulah yang menjadikan lab ini. Dan kami dapat grant daripada MCMC, saya dengan Encik Syarin. Kami dapatkan grant nilai yang agak besar juga untuk kami tubuhkan lab, untuk beli barang-barang yang ada dalam lab kami lah. So apa-apa saja, macam contoh kami ada 3D printer, kami ada laser cutter, kami ada macam-macam jenis sensor, electronics, segala barang yang berkaitan dengan makers, semua ada kat dalam tu. So kita ada makers lab. Dan saya kalau saya dapat ataupun kalau saya boleh cadangkan pihak kementerian, untuk setiap sekolah pun ada dia punya lab dia sendiri ataupun maker lab sendiri di sekolah, supaya pelajar-pelajar lebih terdedah dengan teknologi terkini. So ini adalah berkaitan dengan lab saya. Okay, lab kami. Ini kami ada 3 orang key person. Dr. Ahmad Suki, yang ni adalah pengarah, boleh kata bos kami lah. Saya sendiri adalah head of training, bahagian technical, training dan technical, dan Encik Charin bahagian business, community development. Okay, dia pun seorang pensyarah juga. So ada 3 orang key member. Dan kami ada lab associate. Ni ada ramai lah student di SOC yang kami lantik sebagai lab associate, dan mereka ni banyak terlibat dengan aktiviti lab. Tambah untuk hari ini kami bawa 4 orang berabang-abang yang kakak-kakak yang dekat UM untuk jadi facilitator proses pemasangan robot untuk bengkel hari ini. Okay, so ada ramai, international ada, Malaysia ada, Chinese, Indian, so multiracial punya lab. So semua orang boleh berada dalam lab ni. Okay, kalau tengok kita memang ramai. So kami punya fokus di UM dan lab kami, sebab tak boleh nak cover semua. Yang pertama adalah CNC design dan juga mesin. Ada mesin CNC yang boleh memotong kayu, motong besi untuk bentuk menjadi orang kata mesin yang lain. Okay, ataupun nak buat gear, so kami boleh buat yang tu. 3D design, kami boleh design dan kami boleh print menggunakan 3D printer. Siapa yang pernah gunakan 3D printer kat sini? Saya nak tahu kod lah, ada lah dekat rumah dia ada 3D printer. Angkat tangan. Siapa ada? Sebab harga dia murah sekarang ni. Kalau siapa yang berminat, ada tak? Pernah guna? Ada seorang? Ada pernah guna? Ada pernah berkenalan lah dengan 3D printer tu. Okay, good. Satu pendedahan yang baik. Okay, so 3D printer kami ada kat bawah. Kalau kata boleh ada minta dia orang bawa. Okay, bawa tu. Hantar dia ni. Okay, so 3D printer, kot yang tak pernah tengok, yang ni memang di print. Yang ini robot ini pun sama juga, print dengan menggunakan 3D printer. Robot saya ini pun, ni robot ni special pun 3D printer juga. Okay, so semua design dan develop in-house dalam lab kami sendiri. Kami buat semua. Okay, Internet of Things. Internet of Things ni apa dia? Saya boleh bagi definisi Internet of Things. Angkat tangan. Siapa berani cakap apa dia? Internet of Things. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak Internet of Things? Internet tak pernah dengar? Mana boleh tak pernah dengar? Sebab sekarang ni teknologi ni adalah satu teknologi yang dah biasa digunakan. Telefon awak adalah Internet of Things. Ini things kan? Boleh connect kepada internet kan? Internet of Things. Itu term yang digunakan. Okay, so penting untuk kita fahamkan term, disebabkan term-term ni lah yang akan menjadikan ataupun kita boleh berfikir idea baru untuk kita
hasilkan produk baru. Sebab apa saja benda yang kita nampak dekat sini, kalau katakan kita sambungkan dia ke internet, dia adalah Internet of Things. Percaya atau tidak? Macam contoh yang paling mudah, kerusi. Boleh tak kita nak jadikan dia sebagai Internet of Things? Boleh. Siapa yang kata tak boleh? Macam mana nak jadikan dia Internet of Things? Betul kan? Things kan? Jadi macam mana nak internet kan dia? Saya ada microcontroller, contohnya yang ni. Okay, ini adalah microcontroller ni kecil je, taklah besar mana pun, dalam besar jari je sebenarnya. So, apa yang dia boleh buat adalah apabila kita sambungkan dengan certain sensor. Okay, kita sensor dia tu tak, sensor ni apa dia? Sensor, sense. Apa yang alat yang boleh mengesan. Tak kira lah kesan panas ke, kesan hujan ke, kesan kalau kita duduk atas kerusi. Macam contoh kalau saya duduk, kalau saya pasang sensor ni dekat kerusi ni, pasang dengan microcontroller kalau saya duduk. So, kerusi ni telah pun diduduki oleh seorang. So, apa yang kita boleh buat dengan aplikasi macam tu? Kita boleh kira berapa ramai orang yang duduk dalam apa nama, contohnya dalam dewan ni sekarang. Okay, so kita dapat information, dah penuh. So, kita move kepada dewan lain. Contoh. Okay, so idea. So, itu semua adalah idea. Apa saja, sampaikan ke pokok getah pun orang buat IoT. Percaya atau tak? Internet of Things. Okay? Pasang benda ni dekat pokok getah supaya dia tahu berapa banyak getah yang telah terhasil sebelum ada orang nak kutip, ataupun automatik untuk kutip getah tadi. Sampai level tu. Produk tu ada dekat Thailand dah ni. Dia orang guna. Okay, dia orang guna dekat situ sekarang produk tu. So, macam-macam benda boleh dibuat dengan IoT ataupun apa-apa produk yang berkaitan dengan IoT. Itu satulah, nanti saya akan demo simple lah macam mana saya bangunkan IoT. Okay, supaya anak-anak dapat gambaran apa dia IoT, apa teknologi yang digunakan atau diperlukan untuk membangunkan IoT. Sebenarnya tak mahal pun, murah sangat-sangat. Cuma kita tak tahu sahaja. Software development, itu adalah bidang kepakaran saya. Bidang yang saya ajar dekat UUM adalah bidang software development. Saya bangunkan software untuk mobile phone, saya bangunkan software untuk web. Dekat sini kita ada ASK kan? So tempat belajar. Siapa ambil ASK kat sini? Oh, good. Bagus. RBT? Selebihnya ambil RBT. Okay, bagus. Okay, RBT dengan ASK. Ni dia 3D printer saya. Ni. Okay, nanti kita tunjuk sebelah. Tak kat mana boleh mak tak sini tak apa. Okay. Alright. Lama dah 3D printer saya ni. Okay, lama berkhidmat dah. Okay, so saya juga boleh buat software. Okay, maksudnya saya boleh buat software. Berapa ramai ada akaun TikTok? Angkat tangan. Siapa TikTokers? Tak mengaku kan. Terus tak mengaku ada akaun TikTok kan. Okay, saya ada TikTok tapi sebab saya ni dah berumur sangat. Saya suka mencuba teknologi. So, bila saya cuba adalah 3 video saya, tapi dia tak kena dengan jiwa saya sebab mungkin dah berumur. Kalau yang biasa, kalau dalam YouTube saya ada lah. YouTube banyak tutorial saya pasal programming. Okay, yang tu yang banyak. Dalam YouTube saya follower ada 1000 je, tak ramai pun. Sedih. Sedih lah sebab benda macam ni saya pun tak pastilah, mungkin kurang diminati oleh orang ramai, ataupun oleh apa nama, pelajar-pelajar programming ni yang ambil programming. Rasa programming susah ke tak? ASK susah. Itulah, itu dia punya view dia kan. Sebenarnya programming ni mudah, senang je nak buat programming. Kalau ada ruang bolehlah panggil saya ajar programming dengan cara yang mudah. Okay, programming. Sebab saya tu anak saya pun ambil ASK juga, dan dia ambil sekarang dia just ambil untuk bahagian lepas ni kena buat projek web development kan. Betul tak? Tetap 5. Tetap tak ambil dah. Oh, form 4 tak ambil? Okay, tak apa. Sedih saya tak ambil programming sebab itu bidang yang kesayangan saya lah. Software development adalah bidang yang sangat dekat dengan saya. Okay, sebab negara kita perlu lebih ramai software developer sebab ini adalah bidang yang sangat demand. Siapa tahu gaji seorang software developer berapa?
Saya ada seorang student yang bekerja di bukan Run Cloud, dekat Bill Please. Bill Please. Dia pergi praktikum. Apa tu praktikum apa dia? Pergi praktikum kan, habis mengaji, habis belajar tu, and then pergi praktikum. And then praktikum, masa praktikum dia dah dibayar gaji RM5,000 saya rasa. RM5,000 je dah dibayar gaji. Allowance saja tu. Kemudian dia ambil bekerja terus. Sebabkan dia mempunyai kepakaran dalam software development yang bagus. Itu adalah antara anak murid saya lah. Dan bila dia ambil pekerja, gaji dia pun dah lebih daripada gaji saya dah sekarang. Muda lagi tapi gaji cukup tinggi. Itu saya penting, kepakaran tu sangat-sangat penting. Dan kepakaran ni sebenarnya datang daripada minat lah. Kita minat. Okay? Saya sendiri pun tak minat dulu pun sebenarnya bidang ni. Saya minat ke arah lain, tapi ditakdirkan ke arah ini. So saya jadikan sebagai minat. Programming nak kena praktis lah. Siapa-siapa yang tak biasa dengan programming, susah saya nak cerita benda ni. Tapi tak apa gitu. Drone, saya pun minat drone. Saya drone racer juga. Saya buat drone saya sendiri. Saya race drone. Saya buat kamera untuk buat remote sensing. So apa-apa yang teknikal lah. Dan robotik. Ni robot ni, 2 ekor ni. Ini robot yang saya antara yang saya buat lah. Ada banyak lagi robot saya tinggal. Tapi 2 ni antara yang paling favorite yang saya biasa gunakan untuk demo. Okay, robotics. So boleh tengok dekat sini lah, kebanyakannya adalah agak teknikal lah. Dan semuanya dalam bidang electronics, software development, engineering, bidang-bidang STEM. Okay, bidang-bidang yang ada dalam STEM, bidang-bidang teknikal dalam STEM, itulah yang saya minat. Dan saya harap, walaupun kalau kata tak dapat semua, kalau dapat semua memang saya seronok lah. Dapat 2-3 orang pun saya dah cukup gembira dah. Dan 2-3 orang yang minat dan later on dia akan proceed untuk bidang ni, itu pun dah cukup besar pada saya dah. Okay, sebab saya tahu bidang ni berat. Dia kena ada minat yang dalam untuk menghadap benda ni. Okay, sebab dia kena minat. Kalau tak minat tak jadi. Saya selalu pesan pada anak-anak murid saya, buatlah sesuatu dengan minat. Kalau tak minat, binalah minat tu. Kalau tak boleh juga, yang tu maksudnya kena tukar bidang lain lah. Maksudnya memang tak sesuai langsung dengan bidang tu. So tukar awal tak apa, jangan dah tua-tua baru nak tukar bidang, susah. Muda-muda ni cuba cari bidang apa yang kita minat, and then proceed bidang tu betul-betul. Okay, kalau bidang programming, minat programming, okey tak apa. Minat programming, masuk UM, jumpa saya ajar. Okay. Tapi kalau minat bidang lain ke apa, itu pun tak ada masalah. Tapi make sure minat. Minat baru jadi kerja. Tak minat, apa pun tak jadi. Dengarlah cakap pakcik yang dah umur 40 tahun yang ke atas ni. Pakcik lah, sebab bayar ayah awak pun. Okay, so itu fokus dia. Ini adalah antara kami punya timeline kami lah. 2016 tu bilik kecil je lab kami, sampailah lab kami besar sekarang. Okay, ni alat-alat yang kami ada. Okay, ada 3D printer pun ada 5-6 sebenarnya. Satu tu rosak sikit, satu saiz besar boleh print helmet. Kalau nak buat robot, nak buat Iron Man helmet, boleh. So printer yang besar. Okay, tapi yang ni kecil. Printer ni kalaulah siapa-siapa yang ada kewangan sikit lah, ini bukan ni, maksudnya dia membuka ruang banyak, ataupun sekolah sendiri lah. Ataupun sekolah sendiri. Okay, saya boleh cadangkan untuk dapatkan sebuah printer 3D supaya lebih dapat mendedahkan pelajar-pelajar dengan mencipta. Okay, sebab saya tak pasti dekat sini RBT ada tak masuk pertandingan reka cipta apa-apa. Ada tak siapa-siapa yang pernah masuk pertandingan mana-mana, bawa produk ke apa ke? Ada tak? Ada. Angkat tangan. Siapa-siapa yang buat? Ada? Tak apa. Itu semua maker selalu tu. Okay, so bila ada 3D printer, dia akan bukakan lagi banyak peluang idea untuk kita buat produk. Okay, kami ada laser. Laser pun dekat bawah tu, laser cutter. Dia boleh cut kayu, boleh cut plastik, dan so kita boleh potong dia untuk menjadi robot pemulih. Nak buat keychain, nak buat macam-macam produk dengan laser cutter. Okay, so itulah sekolah tadi. Kalau ada dana ataupun dapat siapa-siapa sumbangan, harga dalam 700 je sebiji. Saya bukan penjual,
Tak. Saya just mencadangkan. Harga 700, nak saya bagi training pun okey, panggil je saya. Kami bagi training macam mana nak guna, macam mana nak print, dan nanti boleh menang award macam-macam, boleh buat produk. Okey, itu satu. CNC machine macam-macam kami ada, electronics, tools itu biasalah. Ni aktiviti-aktiviti kami lah. Banyak exhibition, training, competition untuk pelajar-pelajar kami, dan juga siapa-siapa yang terlibat dengan competition. Produk-produk yang kami bangunkan, makin contoh ni lah, ada a few yang dapat sempat saya paparkan dekat sini lah. Robot, ada untuk controller, ada wifi car. So macam-macam yang kami dah buat. Online content, saya juga banyak bagi orang kata buat tutorial. Ini pun siapa yang berminat, boleh join saya punya online content saya. Handle kill saya selama je 78 dekat YouTube, kalau siapa-siapa berminat lah, tak paksa ya. So boleh join saya punya YouTube content, boleh belajar konten-konten yang ada di dalam YouTube saya. Saya ajar banyak programming lah. Mungkin kalau kata yang agak berat tu boleh belajar, tapi akan ambil masa lah yang tu. So hari ni saya ada demo sikit lah. Demo tak ada yang pernah tengok lagi kan yang ni. Kalau dah tengok mungkin agak basi lah, tapi kalau tak tengok lagi tu, saya akan tunjukkan lah berkenaan dengan robot dan juga projek IoT. Saya akan demo sedikit dan bagaimana saya bangunkan projek-projek berkaitan dengan IoT dan juga robotics. Sebelum tu ada siapa-siapa kot lah nak tanya soalan dekat saya ke? Ya, siapa tanya soalan kat saya bagi kicit. Sebab kalau ni penting juga ya, untuk belajar kena bertanya. Sebagai seorang pelajar kena banyak bertanya. Bila bertanya kita tahu. Ya. Berapa lama hak ni? Sebab berani bertanya mas, saya ambil kat depan, mai jalan sikit, ambil kat depan. Orang lelaki kena berjalan. Sebab dia bertanya. Tak apalah, soalan apa pun tak apa. Ya. Untuk 3D printer, robot ni ambil masa 5 jam ke 6 jam untuk print sebiji robot, sebuah robot. Lama, betul? Disebabkan bila kita print guna 3D printer, ini adalah dia punya ink dia. Ini adalah printer biasa. Ini adalah ink dia. Dan ink dia ni ada plastik ni. Kalau kita tengok dekat sini tu ada plastik tu kan. Plastik warna merah. Dia ada plastik macam-macam color. So ini adalah filament dia. Ini adalah ink dia. Bila dia feed masuk ke dalam dia punya pembakar dia dekat sini. Kalau kita tengok dekat sini kita ada pembakar dia. Dekat bawah ni lah. So bila dia bakar plastik tu, dia cairkan plastik, dia akan keluarkan dekat nozzle tu. Bila dia keluar kat nozzle tu, dia akan lukis lah. Lukis layer demi layer. Satu layer. So kalau kita tengok dekat ni dia ada layer. Kalau kita dengar ni ada layer kan. Dia ada layer demi layer. So apa dia buat adalah dia print layer demi layer. Dia print atas satu, and then dia print lagi, and then dia print lagi. So kalau untuk satu head ni saja ada beratus layer. So bila ada beratus layer, memanglah dia akan ambil masa yang lama untuk dia print satu-satu barang. Dan dia sesuai kalau kita nak buat prototype lah. Kalau kita buat produk nak jual selalu tu memang tak sempat lah. So amat lama untuk print satu. Ini 6 jam. Yang ini 10 jam sebiji. So sangat lama. Sangat lama. Itu tak termasuk dengan fail print lagi. Dia boleh fail. Kadang-kadang tiba-tiba elektrik terputus tengah-tengah jalan ke, ataupun filament habis, tengah-tengah jalan filament habis, kena start balik. So memang banyak cabaran lah untuk belajar dia. So saya ada 2 biji robot dekat sini. So robot yang pertama dipanggil sebagai Auto. Dan robot ni saya gunakan banyak untuk demonstrasi dan juga untuk attract pelajar-pelajar lah. Dari segi pembangunan robotics. Sebab robotics sangat-sangat penting untuk masa depan. Kenapa penting? Kita perlukan engineer. Malaysia sangat-sangat perlukan engineer. Dan kita kekurangan engineer.
Okay, programming engineer, sebabkan masa depan negara-negara lain dah move kepada robotics. Okay, kereta robot. Kereta bergerak sendiri, itu adalah robot. Betul tak? Masa depan ni Grab driver mungkin tak ada dah. So siapa-siapa yang bercita-cita nak jadi Grab driver tu, tak payahlah. Sebab lepas ni dah tak ada driver dah. Kereta tu jalan sendiri. Dah ada dah. Dekat luar negara, dekat Malaysia pun dah ada, orang dah test dah. So lepas ni kereta jalan sendiri, so tak ada driver, kerja driver pun tak ada dah. Robot hantar makanan, ada dah. Dia hantar makanan sendiri. So kerja sebagai ni pun tak boleh dah. Delivery, drone hantar barang ke rumah pun dah ada dah. So tak boleh nak jadi delivery dah. So apa pilihan yang ada? Jadilah engineer. Sebab engineer yang buat robot tu, engineer lah yang jaga robot tu, yang servis robot tu. So kenakan high tech knowledge, teknologi yang ada dekat sini. Okey, saya nak demo robot yang pertama dan juga apa teknologi yang saya gunakan untuk bangunkan robot ni. Alright, so pertama saya tunjuk dulu robot ni. Yang ni susah sikit sebab tak boleh pegang. So boleh dengar kot suara saya? Ya. Okey, ada barang banyak sangat atas ni, saya letak tepi dulu. Okay, so saya buka robot saya ni. Dalam dia ada macam-macam benda. Ada bateri, ada sensor, ada microcontroller. So sekarang ni saya akan sambungkan power dia dahulu. Dia ada bunyi. Okay, itu satu. So sekarang ni robot ni dah dibagi kuasa, dan saya boleh kawal dengan menggunakan telefon. Okay, so yang ni saya perlu bangunkan software dia sendiri. Saya tak beli software dia saya tak beli. Saya bangunkan sendiri, saya tulis sendiri kod dia dan saya bangunkan dia sendiri. Okay, saya akan kawal. Nama robot ni auto controller. So saya bangunkan auto controller. Okay, saya akan connect dulu ke robot saya. Okay, so sekarang ni ada controller saya dan saya akan tekan contoh forward. Okay, so nak pergi corner kanan, dia bergerak ke kanan. Kalau kata nak buat moonwalk, nak buat bend to right, kan, nak buat swing. Macam-macam benda dia boleh buat dengan software yang saya bangunkan. Jump. Macam-macam. Nak lari boleh. Kata-kata saya buat lari lah. Tengok run. Sekejap. Okay. So ada banyak macam-macam lagi arahan yang ada dekat sini yang saya bangunkan. So dia adalah orang kata seronok lah kan. So bila kita buat robot ni, dia memerlukan banyak knowledge. Nampak macam simple, nampak macam mudah, nampak macam mainan. Okay, nampak macam orang kata mainan saja. Tapi sebenarnya banyak knowledge yang perlu untuk menghasilkan robot ni. Bukan perkara yang mudah dan dia memerlukan banyak bidang. Sama ada dari segi elektronik, software development, robotics tu sendiri, 3D design, 3D printing, semuanya digabungkan dalam satu. Okay? So bidang-bidang yang ada sekarang kebanyakan dah tak boleh duduk sorang-sorang. Semuanya kena berkawan, semuanya kena duduk sekali. Okay, kena bergabung dan hasilkan teknologi yang lebih canggih, yang lebih baik untuk membantu manusia lah, kehidupan manusia. Okay, so itu adalah contoh robot auto. Dan kalau contoh programming yang boleh saya tunjuk, ini programming lah, siapa-siapa yang tak pernah tengok orang kata sebagai apa dipanggil sebagai programming. Ni programming yang menggerakkan robot ni adalah ini. Tak tahulah kalau awak nampak ke tak kan, kalau awak nak nampak ke depan ni. So itu adalah programming dia. Banyak kod dia. Adalah dalam berberatus line kod.
Ini adalah untuk orang kata program dalam ni. Tak termasuk lagi software dia. Tak termasuk lagi electronics dia. Tak termasuk lagi dia punya PCB dia. Dia panggil printed control board. Dan semua ni memerlukan kepakaran tinggi. Okay, kepakaran dalam engineering. So itu sebab kenapa program ini diadakan untuk memberi lebih orang kata penerangan ataupun pendedahan kepada engineering ataupun STEM. Okey? Okey tak robot ni? Okey. Satu lagi robot. Okey, ni satu lagi robot. Yang ini lagi stylo. Okey, so robot ni adalah antara robot yang atau saya paling susah nak bangunkan dia disebabkan kompleks dia. Yang ni kalau kita yang menggerakkan tangan kaki semua ni adalah kita panggil dia sebagai servo. Servo. Kalau dalam kapal terbang pun remote control pun kita gunakan servo yang sama juga. So yang ini pun ada servo. Yang ni ada 4, yang ni ada 8. 2 kali ganda susah dia. Okey, sebab bila kita nak gerakkan sesuatu robot ataupun mechanical robot ni, kita kena kontrol servo-servo tadi supaya dia bergerak mengikut apa yang kita nak gerak ke depan macam mana, apa yang kena gerak dulu, siapa yang gerak kemudian. So kita panggil dia synchronization. Yang ni kalau awak belajar dalam mathematics ada macam-macam. Cartesian awak belajar berkenaan dari segi orang kata saya lupa kalau ni banyak gunakan XYZ positioning. Okay, so mathematics ada kat sini XYZ position, kat mana kita nak print, kat mana kita nak extrude. Sebab kat sekolah saya faham, kita belajar macam saya dulu belajar dekat sekolah, belajar mathematics, tapi tak tahu mathematics ni nak pakai dekat mana, bila masa nak pakai. AdMath, ada ambil AdMath kat sini? Ada kan? AdMath, oh lah susah dia tengok AdMath ni kan, tapi kat mana nak pakai? So semua tu dipakai dalam teknologi yang macam ni. Okay, diperlukan teknologi sebab ni kita nak buat benda tu. Okey, robot yang kedua. Robot yang kedua dipanggil sebagai KAME. K-A-M-E, KAME. Okey, robot yang kedua ni merupakan juga sama macam Otto, adalah international robot punya working community. Saya bekerjasama dengan komuniti luar negara dan di Malaysia saya adalah one of the contributors lah. Salah seorang daripada contributors yang ada di Malaysia. Sebab saya contribute kepada projek ni. Okay, so sama dengan Otto, saya juga contribute untuk bahagian tangan. Bahagian tangan ni saya yang buat, saya yang design, saya yang code dan saya share balik dengan international community. Dan ada ramai lagi di luar sana yang gunakan and then dia orang further improve. Okay, dia improve lagi sampailah kepada state yang sekarang. Dan hari ni adik-adik awak tadi buat training pasang robot ni dan dia orang boleh bergerak macam-macam dia orang boleh buat dengan robot ni dah. Okay, tapi dalam bentuk kayu lah. Sebab nak print ni lama. So saya gunakan plywood, saya potong guna laser cutter saya and then daripada situ dia orang akan puzzle kan, pasang jadi sebuah robot. Okay, so itu adalah robot. Okay, saya tunjuk ini Okay, robot yang kedua adalah robot KAME. So mari kita lihat apa dia boleh buat. Harap bateri ada lagi. Kalau bateri tak ada, ada. Okay. So untuk robot yang kedua dipanggil KAME. Okay, untuk KAME jadi macam-macam dia boleh buat. Okay, jadi ini adalah sama juga, saya kena develop software untuk dia. Saya juga kena develop software untuk phone. Sebab software ni tak ada, saya kena buat. Okay, dan software ni saya hasilkan dan saya share dengan komuniti antarabangsa juga. Okay, so saya hasilkan robot ni adalah untuk even saya boleh gunakan voice command dekat sini sebenarnya. Katakan
Forward. Tak dengar sangat. Forward. Pun boleh juga. Okay, so software dipairkan dengan hardware, perlukan knowledge dalam mechanical engineering, sebab ini ada mechanical, dia akan bergerak secara mechanics. Belajar mathematics perlukan juga, sebab bila kita buat program, kita nak kena programkan dia punya movement, kita kena belajar mathematics. Macam mana movement servo tadi. Semua benda kita belajar dan kita apply dalam robot ni. Memang nampak seronok, tapi robot ni banyak memberi pendedahan dari segi teknologi tinggi. Okay, teknologi tinggi. Dan sebenarnya ini juga adalah sebuah robot. Okay, ini adalah sebuah robot. Dan robot ni banyak membantu dan telah menukar bagaimana cara dunia bekerja sekarang. Kalau dulu engineer dia orang tak boleh buat. Dia orang dah design tapi dia pun tak dapat produk tu, kena tunggu masa yang lama. Sekarang dalam masa 2-3 jam dia orang dah dapat produk, hasil boleh jual. Okay, so itu adalah teknologi yang ada sekarang. Alright. Ada soalan? Ada soalan? Saya boleh satu lagi? Ya. Oh, robot ni dijual ke tak? Okey. Robot ni adalah robot open source. Apa dia open source? Pernah dengar tak open source? Tak pernah dengar? Okey, open source adalah teknologi yang ataupun kod yang dikongsi secara percuma ke seluruh dunia. Siapa-siapa boleh akses, siapa-siapa boleh contribute, dan saya adalah salah seorang yang contribute kepada open source community. Bila kami contribute, kod tadi available. Siapa yang seorang makers, ciri-ciri seorang makers biasanya dia akan buat sendiri. File 3D semua ada. Dia boleh download file, dan kalau dia ada 3D printer, dia boleh print. Itu sebab saya kata kenapa pentingnya 3D printer. Kalau siapa-siapa yang ada keuangan lebih, bukan pasaan ataupun sekolah sendiri, okay, ada 3D printer, boleh dedahkan 3D printer kepada pelajar-pelajar, dan ini akan dapat menghasilkan, orang kata, menghasilkan individu yang lebih kompeten dalam 3D printing. Okay, so file free. Cuma kalau kata nak print, itu saya kata tadi, cost printing dia sebab dia melibatkan masa yang panjang untuk print. Kalau dari segi cost, kalau saya bercakap, mungkin boleh ambil. Kalau kata minta tolong Ustaz. Siapa tadi yang tanya saya tadi? Minta tolong saya ambil. Bro, tolong bagi Ustaz. Dia akan ambil masa yang panjang. Okay? Ambil masa panjang, bukan pendek. Dan dia perlukan minat yang mendalam. Bila kita download file tadi, file 3D, dia ada file 3D ya. Bila kita nak print dia ada file 3D. So file 3D ni tadi kita akan ambil, kita akan masuk dalam SD card, ini ada SD card, enter kat tu, and then kita akan print dia. So bila kita print, kita akan hasil, kita akan dapat semua benda ni, bahagian-bahagian ni, dan kita akan pasang sendiri. Yang tu makers. Dia kalau kata kita, dia ada dua term yang kita panggil, sama ada dia adalah seorang user saja ataupun dia seorang makers saja. Seorang makers dia ada ciri-ciri untuk buat benda itu. Sebab along the way kadang-kadang fail. Fail itu adalah pelajaran. Betul? Okey. Jangan takut fail. Bila awak takut fail, maksudnya awak tak belajar. Belajar daripada kegagalan. Selalu saya cakap pada anak murid saya sendiri, belajar fail tak apa, jangan risau. Fail tu belajar. Kita belajar benda tu supaya kita tak buat mistake yang sama. Tapi janganlah mistake yang teruk sangat. Mistake yang boleh memusnahkan hidup awak, janganlah yang tu. Tapi mistake yang awak belajar, awak silap, and then awak belajar benda-benda yang awak silap. Fine, okay. Okay, so sama jugalah makers. Makers pun dia selalu buat silap. Saya pun banyak buat silap. Berapa banyak kali dah saya terbakar jari ni. Sebab ia ni, dia punya apa yang dipanggil sebagai hot end dia. Kepala ujung dia tu sangat panas, 200 darjah Celsius. Bila dia bakar plastik ni, 200 darjah Celsius. Banyak kali saya pegang, jari saya ni terbakar banyak kali dah. So bila saya dah biasa sangat, saya dah belajar, and then saya dah tahu dah. So lama dah saya tak terbakar jari saya sebab kita dah belajar. Okay? So itulah pelajaran. Okay? So kita kena belajar. Seorang makers dia suka belajar. Dia suka refine. Dia jumpa masalah, dia suka selesaikan masalah. Itu seorang makers. Ciri-ciri seorang makers. Okay? Okay, terima kasih soalan. Bagus. Okay, ada lagi soalan yang lain? Kuat-kuat lah. Ya.
Okay, Python. Alright, bagus, bagus. Okay, kat sekolah belajar Python kan? Bro, bagi ya. Kat sekolah belajar Python kan? Okay, Python programming bagus untuk introduction kepada programming. Itu saya setuju sangat. Cuma dengan Python, Python ada belajar buat dia punya graphical user interface tak? GUI, kita panggil GUI. Pernah dengar term GUI tak? GUI. Tak pernah kan? Python biasanya bila awak run, awak akan nampak terminal saja ataupun awak nampak text saja kan? Tak menarik. Lemah. Sebab kenapa saya kata macam tu? Sebab saya dulu pun macam tu. Zaman saya belajar tahun 97, 96 dulu, saya pun kena belajar programming jugalah. Saya ambil computer science. So bila saya belajar, zaman tu baru lagi komputer pun sangatlah susah dapat. So belajar programming masa tu zaman tu C programming. Pernah dengar C programming? Tak pernah lah, orang budak-budak zaman lain langsung tak pernah. So C programming ni sampai hari ni orang gunakan lagi. Pernah guna Windows? Windows yang terbaru Windows apa? 11 kan? Windows 11 dibangunkan menggunakan bahasa pengaturcaraan C. Daripada tahun saya sampai hari ni masih lagi digunakan. So itu adalah antara programming language favorite saya dan teknologi yang paling orang kata sampai hari ni berkekalan. Python baru lagi. Okay, Python programming masih lagi baru. Python kenapa kita gunakan adalah disebabkan sintak dia mudah. Cuma masalah dia tidak ada GUI. GUI ni apa dia? GUI ni graphical user interface. Macam kita tengok ke depan ini GUI lah. Kita boleh guna mouse, kita klik button. Yang tu kita panggil GUI. Python tak ada. Cuma nak bagi idea kena guna tkinter, dipanggil library dia. Tkinter untuk buat UI dia supaya user tak perlu masuk pakai yang screen hitam tu, dia masuk pakai key, pakai mouse. Kena guna yang tu. Kalau nak belajar Python nak buat UI, cuma Python satu kelemahan utama dia adalah slow. Lambat. Bagus untuk belajar sintak programming, tapi programming dia adalah bila kita run dia slow. Disebabkan dia perlu, kalau kata dalam term programming, dia perlukan library untuk dia execute dia punya code dia. Tapi memang slow. Saya lebih suka kalau belajar menggunakan GUI. Okay, graphical user interface, sebab dia lebih menarik. Bila kita buat UI, ada button, ada input, ada text, user masuk text, campur sana campur sini, GUI. Macam contoh calculator ni lah. Application calculator ni, ini adalah GUI. Sebab apa GUI? Sebab kita boleh select je, mudah. User nak guna pun mudah. Tapi kalau kita guna Python, semua guna dekat sini, betul tak? CMD. Dia punya output dia nampak dekat situ saja. Contohlah kita. Sorry. Kena program-program macam tu lah, tunjuk kat depan. Okay, run semua dekat sini saja. Tak menarik lah kan? Itu sebab kenapa saya rasa Python tak berapa sesuai di sekolah. Pendapat saya. Sebabnya dia tak dapat menarik pelajar untuk buat programming disebabkan dia tidak ada interaktiviti. Tak boleh nak interact. Terminal ni adalah teknologi zaman saya dulu. Terminal based programming. Terminal ni orang dah tak pakai, zaman moden ni orang tak pakai dah. Orang pakai GUI, mouse, GUI, klik saja. Touch saja. Zaman terminal dah tak ada. So itu sebab apa kelemahan yang ada dekat situ, kecuali kalau kata kita introduce tkinter. Tkinter. Siapa-siapa nak tengok lah. Dia panggil tkinter. Python boleh buat UI kalau pakai tkinter. Tapi yang lain dia tak boleh. So sama juga macam tkinter. Programming dia untuk ni, yang saya tunjuk tadi tu, ni mesti kena pakai programming. Cuma ini adalah C. Ini adalah C programming. Digunakan merata-rata tempat. Kalau belajar ni, memang demand tinggi. Ramai orang cari. Banyak syarikat cari orang yang boleh buat benda ni. Okay, gaji cukup tinggi. Kita pasal gaji lah, sebab gaji kan duit kan. Bila gaji tinggi tu barulah berminat. Kalau gaji rendah tu siapa pun tak nak kan. So programming adalah skill yang diperlukan di masa hadapan dan masa sekarang.
Okay, so kalau minat dengan programming, bergeraklah ke arah tu. Sebab programming tak perlu tunggu cikgu-cikgu ajar pun. Belajar sendiri. YouTube banyak, tutorial banyak dekat internet. Cuma perlukan pointers, nak beritahu nak belajar yang mana dulu, nak guna yang mana dulu. Kalau saya nak Python, okey, tapi pergi kepada Tkinter supaya ada UI. Bila ada UI, baru kita seronok menggunakan dia. Kalau tak ada UI, kita tak seronok. Yang lain nak belajar, mungkin agak advance sikit, bolehlah nak guna Java pun boleh. Pernah dengar Java? Java tu biasa dengar. Ke Java copy ke negara-negeri dekat sana? Dah kan? Java programming. Itu salah satu programming yang agak menarik juga. Tapi programming tu agak slow juga. Saya, kalau peringkat tinggi, saya akan guna Flutter. Itu lain sikit dengar dah. F-L-U-T-T-R, Flutter. Itu advance sikit lah kalau nak belajar. Kenapa Flutter? Saya boleh tulis sekali saja kod, saya boleh run dekat semua tempat. Dekat Windows boleh, dekat Mac. Mac tu apa dia? Komputer Mac? Komputer Macintosh kan? Saya nak run atas buat boleh, Linux boleh, operating system, macam-macam benda saya boleh run. Itu sebab saya kata. Tapi Flutter ni advance sikit lah, mungkin agak susah untuk belajar. Okey, so itu satu. Okey, tak ada soalan ha? Ada siapa tanya tadi? Apa dia? Kuat sikit. Okey. Okey, untuk 3D printer. Berminat dengan 3D printer yang tadi. Okey. So, untuk 3D printer, saya biasanya akan gunakan software untuk design. Pertama, saya akan gunakan Tinkercad. Pernah dengar tak Tinkercad? Tinkercad ni. Saya tunjuklah. Tak ada masalah nak tunjuk. Ini adalah Tinkercad, software free. Saya punya internet saya terputus pula. Patutlah terputus sebabkan saya. Okey, tunggu saat bagi load internet saat. Okey, ini adalah software Tinkercad, free dan mudah nak belajar. Itu sebab kenapa saya kata mudah sebenarnya nak belajar 3D ni. Contohnya ni kamera ni, robot ni. Ini saya design dekat sini, saya ubah suai dekat sini lah. Apa-apa saja perubahan saya nak buat, saya akan buat. Software ni free, software ni online. Dipanggil sebagai Tinkercad. Okey, so tu nampak tu. Tu. Besar sangat salahnya. So nampak macam Iron Man sikit kan, 3D dia. Okay, so software free, online, tak perlu install apa-apa. Kita boleh edit, boleh update apa semua dekat sini. Nak edit file-file semua boleh. Dan dari sini juga kita boleh hantar untuk print. Okay, once kita dah edit, kita dah buat kita punya design kita, and then kita nak hantar kepada printer, tak ada masalah. Kita boleh pakai, kita boleh export. Dia pakai dia export dekat atas ni. Tapi nak mudah, saya akan guna contoh yang kecil lah. Okay, katakan saya punya kitchen ni, ataupun kitchen kat atas ni, atau kat bawah ni, boleh lah, mana-mana pun boleh. Okay, contoh yang ni lah. Okay, so ini sekali lah saya ajar untuk 3D design sedikit. Sebab mudah je sebenarnya nak design ni, kalau kata berminat. So contoh yang ni, kitchen. Ni adalah kitchen yang nak dapat tu. Ni contoh-contoh dia. Susah nak kena pakai dua tangan. Okay, so itu adalah design. Design dia agak mudah sebab drag dia. Daripada sini adalah dia punya shape dia, dan kita drag dan kita shapekan dia dekat sini. Multiple shape, contohnya design saya ni, dia ada logo UUM, ada text kat atas ni, and then ada bulatan ni, and then saya akan bentukkan dia, shapekan dia kepada keychain. Lepas saya shape, katakan saya nak print yang ni. Mudah, saya select, saya akan export kepada file 3D, iaitu file STL dipanggil. So file STL ni adalah file yang digunakan untuk 3D printer print. Okay, so dia akan auto download. Tengok kat bawah file dia, dipanggil keychain soc.stl. Ini adalah file untuk kita proses sebelum kita print. Untuk kita print, kita akan guna software free juga. Okay, software ni adalah dipanggil sebagai software slicer Cura, Cura Slicer dipanggil. Okay, Cura Slicer ni, kita akan ambil file tadi STL tu,
Kita masukkan dia dalam Cura. Cura tu akan baca setting kita. Kita nak set dia cantik ke, nak cepat ke. So semua kita boleh set dalam software Cura ni. So lepas kita dapat file tadi, okay, file yang keychain ni tadi, apa yang kita nak buat adalah kita masukkan dalam ni je. Kita masuk, nampak kan? Tu. So kita akan masuk file STL ni ke dalam ni. Saya ambil file tu dulu. File ini duduk kat sini. Show in folder. So apa saya buat adalah ni, keychain ni saya akan drag drop ya. Saya akan drag masuk atas ni. Tu. Okay, kalau saya nak print satu, saya print satu je lah. So kalau saya nak print satu, saya ambil satu file ni. Dia akan ada setting dia lah, quality nak macam mana, nak dia adalah temperature panas mana. Macam contoh, plastik ni dia perlukan 220 darjah Celsius untuk dia cair. So saya kena set dia 220 darjah Celsius. Bed plate ni dipanggil, saya perlukan set dia 60 darjah Celsius sebab dia ada setting dia. Kalau kita beli satu-satu ni, dia ada tulis kat belakang tu setting dia. Apa yang kita kena buat? Kemudian lepas kita dapat setting tu, kita akan masukkan dalam ni, and then kita akan slice. So bila slice ni, dia akan buat slicing lah. Dia akan hasilkan file. Dan file tadi, ini file dia. Kalau kita save file, dipanggil sebagai file untuk G-code. Ni file tu. Tu file dia. Dia bagi G-code. Ini yang cepat lah. Saya bukanlah nak bagi training yang tu sebenarnya. Just nak tunjuk saja. Okay, so lepas saya dapat file ni, saya ambil SD card dia. Kat depan ni ada SD card. Ni SD card dia. Masukkan dalam SD card. Lepas tu masuk balik dalam printer ni. Lepas tu select lah. Lepas tu dia akan mula print. Kita akan select menu apa semua, kita akan print. Yang ni contoh yang saya print. Tu kat bawah, saya nampak tak? Warna merah tu. Tadi saya print tadi, sejam. 6 keychain ni perlukan masa sejam untuk saya print. Lama jugalah, sejam tu. Okay. So, itu software-software yang biasa kita gunakan untuk kita 3D design, 3D print. Okay, boleh ambil satu. Nah, mai ke depan. Oh, lelaki kena bergerak sikit. Pilih mana satu. Okey, menjawab tak soalan saya tadi? Menjawab tak soalan saya tadi? Okey. Pilih. Okey. Okey, so itu adalah 3D design. Okey, ada lagi? Kita pun dah pukul apa ni? Pukul 3 dah kan? Habis pukul apa kita patutnya? 2:30. Habis dah lah. La ilaha illallah. Boleh lagi ke? Ke nak balik ke? Ada yang dah janji dengan mak pak nak balik ke? Boleh ke tak boleh? Kalau tak boleh saya nak stop dah. Okey boleh Satu lagi demo yang saya nak buat. Iaitu yang ini semua adalah apa yang saya gunakan. Okey. Saya design robot tu dengan Tinkercad. Controller tu saya gunakan Arduino. PCB board. Okey, ni ada satu PCB board dia sebenarnya warna hijau ni. Saya design guna FreeZing. Dan yang terakhir, mobile application tu saya gunakan Flutter. Application tu saya gunakan Flutter. Mobile app saya gunakan Flutter. Okay. So itu untuk ni. Dan lagi satu, ini IoT lah sebab ada kaitan dengan IoT juga. Dengan ceramah saya hari ni adalah IoT. Okay, bagaimana kita nak buat projek IoT yang paling cepat dan paling mudah dan paling orang kata senang saya nak demo adalah projek saya nak kawal kipas ni dengan menggunakan telefon saya. Okay. Jadi, apa yang saya perlukan dekat sini adalah microcontroller. Yang ni dipanggil microcontroller. Antara microcontroller yang paling mudah digunakan, tapi kena belajar programming Arduino. C programming saya tunjuk tadi tu. Bila kita ada yang ni, sebab apa yang menarik dia, yang ni boleh kita connect kepada Wi-Fi, kepada internet. Okay. So bila dia boleh connect kepada internet, macam-macam benda kita boleh buat, boleh control. Saya duduk dekat Jepun, saya nak kawal kipas, boleh. Kipas ni duduk kat sini, dekat SIG. Saya duduk kat Jepun, boleh. Pakai software ni. Apa yang saya dah buat dalam ni. Okay. So, pertama saya kena ada microcontroller ni. Okay, microcontroller ni kena belajar lah apa dia digunakan, nak program dia macam mana. Bukan hari ni untuk belajar benda tu. Okay. Yang kedua saya perlukan adalah salah satu daripada komponen elektronik dipanggil relay. Relay ni digunakan untuk buka dan tutup switch. So dia adalah
satu switch, mechanical switch. Okey, yang mana saya sambungkan kepada power untuk dia on dan juga off. Okey. Jadi apa yang saya nak tunjuk dekat sini adalah kaedah yang saya gunakan untuk saya kawal kipas ni. Kod yang saya buat yang ini. Okey, so minta maaf kalau saya dah terlewat sikit. Okey, ini adalah kod dia. Yang ni kod ni saya dah pasang dah siap-siap dalam ni. Lepas saya tulis, saya pakai USB cable. USB cable tu sambung saja, and then saya dah boleh program dah dia. Jadi apa yang saya nak buat adalah saya nak sambungkan, saya nak demo sikit je start je demo ni. Saya nak sambungkan kepada relay yang ada dekat sini. Dengan kod yang saya dah buat ni, saya dah simpan kod ni ke dalam ni. Saya dah uploadkan dia ke dalam ni. Okey. Jadi, apa yang saya kena buat sekarang adalah untuk membuat sambungan. Okey, untuk buat sambungan, saya letak tepi dulu. Saya akan ambil. Sambungan dia positif, negatif, power. So, kita akan sambungkan kepada relay. Mata saya pun tak clear. Warna hitam ke hitam, ground. Connection. Putih adalah positif. Dan warna kuning adalah signal. Kita tak apa, jangan risau, tak masuk exam. Okey. So, kemudian saya akan sambungkan dia kepada D4. Alah halusnya tulisan. Mata teruk dah. D4, 0, 1, 2, 3, 4. Okey, betul tak? 0, 1, 2, 3, 4. Okey, 4. Alright, selesai sambungan. Kemudian, saya kena bagi power dekat dia. So, power dia ikutlah. Nak datang daripada power bank boleh. Datang daripada USB power pun boleh. So, yang ni datang daripada komputer saya. Saya cucuk, bagi power dulu. Okey. Tu satu. Kemudian untuk saya kawal pakai komputer pun boleh, tapi saya kena connect kepada dia. So untuk saya connect kepada dia, saya kena pilih dahulu Wi-Fi fan. Saya panggil nama dia Wi-Fi fan. Saya akan connect. Okey, kemudian saya akan buka browser. Saya akan masuk 192.9.41. Okey, itu adalah controller saya. Nampak kecil sangatlah. Okey, satu off, satu on. Kan? Okey, sebab saya tak connect lagi. Okey, yang tu on. Nampak kan? On kan? Nampak on kan? Okey, so sekarang saya cuba nak control dia. Saya rasa saya terbalik ni, tapi tak apa, saya cuba dulu. Okey, off adalah on, saya terbalik. On. Oh, dah tutup lah tadi. Saya off. Kipas tu je lambat stop. Off kan? Off kan? Okey. Saya tak tekan apa-apa ya, button. Okey, saya cuba tekan dekat sini saja. On. Betul kan? Okey, lagi satu. Nak kata kalau saya tipu, kata-kata saya tipu lah. Apa nama Encik Anis ni tipu ni. Okey, tak apa. Saya duduk dekat sini. Saya akan connect Wi-Fi fan saya menggunakan telefon saya, dan juga saya akan masukkan kawalan dia. Okey. Yang tu on kan? Okey, so sekarang saya duduk kat sini ya. Off kan? Okey. So saya nak on. On. Betul? Okey. So, ini adalah simple saja projek IoT dengan menggunakan teknologi-teknologi yang saya maksudkan tadi. Mana pula pergi mic saya? Oh, ni dia. Dengan menggunakan teknologi yang mudah. Yang pertama, kita ada microcontroller yang dipanggil sebagai ESP8266. Harga dia dalam RM14, RM15 dekat Shopee. Murah je. Nak belajar tu murah. Relay RM7. So, RM7 kadang-kadang boleh dapat, RM5 boleh dapat. So, tak banyak modal. Belajar sikit programming dia. Programming contoh dekat internet, YouTube, lungguk-lungguk macam mana nak buat dia. Okay. So, kalau ada kipas dekat rumah tu, kena minta permission kat mak dulu lah. Kat mak pak tu sekarang bising pula dia orang, kena kerat pula wire dia. Sebab saya kerat wire dia.
So sekarang kita dah jadi satu projek simple saja. So kalau rajin sikit, buat design lah. Design 3D, buat kotak dia, casing yang cantik-cantik, masuk competition, menang, dapat gold. Senang kan? So itu idea lah. Tapi ada banyak lagi idea lain yang awak boleh buat lah. Itu just saya nak tunjukkan betapa mudahnya nak membangunkan sesuatu perisian projek. Contoh dekat sini melibatkan IoT. Yang ni kita boleh panggil IoT lah ish. Sebab bila kata-kata IoT tu dikenali internet. Cuma yang ni kita gunakan local internet. Saya direct dengan dia terus. Kalau kata yang lagi advance, saya akan connectkan dia kepada database saya. So database saya tu saya boleh kawal daripada mana-mana tempat di dunia ni. Okay, saya boleh tutup, buka, ikut, ataupun letak timer ke berapa lama saya nak set. Semua boleh kita buat. Yang ni untuk kipas. Kalau katakan awak ada aircon dekat rumah, awak nak pakal, boleh? Boleh control aircon. Ini boleh control aircon sebab controller dia ada banyak kaki. Kalau kita tengok dekat sini, nampak tak kaki dia? Halus kan? Banyak kan? Kalau ikut dekat sini, kalau untuk digital control, kita boleh buat sampai 12 alatan yang boleh kita sambungkan. Relay ni ada 12 jenis relay. Ini yang single, dia panggil single no gang relay. Satu single relay. Ada relay yang ada 12 relay, sambung sekali. So kita boleh sambungkan 12 kepada satu ni. Kita boleh control 12 alatan serentak. Kena develop sikit lah software dah. Tu saya kata idea. Bila kita ada idea untuk buat projek, macam-macam benda kita boleh buat sebenarnya. So nak IoT kan kerusi ke, nak IoT kan bilik ini ke, so akan menjadi satu projek yang menarik. Sebab kita buat benda tu dan kita implement benda tu dalam projek yang real. Sebab saya lebih suka kalau belajar through project, ataupun dipanggil project based learning. Kita buat benda tu. Kalau kita teori-teori ni, bolehlah saya lemah sikit bab teori ni. Saya tak berapa suka sangat belajar membaca saja. Saya suka buat. Nah, itu kelebihan dan juga kelemahan saya. Okey? Boleh? Okey. Saya tengok pun dah. Teknologi-teknologi yang lain yang mungkin sekolah ni untuk sekolah lah. Laser cutter boleh beli, 3D printer, microcontroller yang saya beritahu tadi, antara microcontroller yang boleh kita nak wujudkan lab, makerspace di sekolah sendiri. Tapi perlu ada champion lah, cikgu-cikgu yang berminat dalam bidang ni untuk di-train supaya dia juga boleh bawa ke sekolah. Okay? Itu antara cabaran dia lah. So itu adalah yang boleh saya kongsi. Kalau nak pergi kepada Facebook kami, boleh pergi pada Facebook kami. Itu saya nak kena on balik saya punya data, connect balik saya punya data saya. Ya, nampak internet dah connected. Saya terlupa on saya punya mobile data. Okay, ini adalah Facebook kami. Kalau siapa-siapa berminat nanti ataupun sampai dekat UM ke nak cari kami, boleh datang ke SOC. So Makerspace. Ni tadi projek yang kami buat tadi dengan pelajar tingkatan 2. Tu dia orang pasang robot dan ada yang dah berjaya pasang, siap kepala pasang robot. Dia tengah pasang robot. Ada yang dah bergerak, ada video yang dah bergerak, robot bergerak. Tapi yang ni guna kayu, version guna plywood. Okay, so aktiviti yang lebih kepada practical. Saya minat practical project. Mana yang dah siap, ada video yang dah siap. Cik Suanit kita ambil tadi. Tu yang dah hampir siap. Yang bergerak video pun ada kan tadi kan? Video ada yang tak letak. Ada saya tak nampak tadi, ada yang dah berjaya. Tu. Tu. Ini antara yang kakak-kakak ni dia troubleshoot tadi lah. So ini antara student-student saya juga daripada UM, daripada lab. So
yang boleh bergerak, ada yang boleh tak bergerak, yang ada macam-macam masalah. Biasalah bila kita buat pemasangan ni akan ada macam-macam permasalahan yang kita hadapi. Okay, so itu adalah yang ada datang daripada Facebook kami. Boleh tengok dalam tu ada banyak video. Ni ada siapa yang nama sama dengan saya. Okay, dan aktiviti-aktiviti lain. Ini antara yang robot yang kayu juga, yang boleh bergerak. Tu. Okay. So student-student saya, dan saya banyak bagi talk, saya banyak bagi ceramah, training berkaitan dengan STEM. Ada sekolah-sekolah yang panggil, ni laser saya, ni laser cutter saya. Ni laser cutter yang kerat robot-robot saya tu, pakai laser cutter ni lah. Harga murah ya, kalau kata dalam 1,200, 1,100. Sekolah beli, bukan awak beli. Sekolah. Kalau sekolah ada bajet lah daripada kementerian. Saya sangat-sangat cadangkan lah yang tu. Okay, dan ada banyak lagi lah aktiviti-aktiviti lain yang boleh saya kongsikan, dan mungkin boleh jadikan sebagai rujukan kepada anak-anak dan juga pihak sekolah lah, kalau kata untuk mengembangkan lagi teknologi-teknologi berkaitan dengan STEM. Okay, so ada soalan? Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Last? Ada? Okay. Dalam industri digunakan untuk buat prototyping. Prototype maksudnya bila dia ada produk design, dia akan test dahulu. Bila dia dah test, dia nak buat mass produce, baru dia akan buat mold untuk buat mass produce. Dia nak print lama, satu pun nak print jenuh lah. Tapi ada yang buat syarikat yang buat 3D farm, dia panggil. Dia ada banyak, ada berpuluh 3D printer ni, so dia boleh print masa yang serentak. Tapi kalau kita ada satu, dia jenuh lah. Kalau kita ada 10, 20, kita boleh print banyak serentak. Tapi dia tak boleh buat mass produce betul-betul. Dia kena hantar kilang untuk buat mold, and then baru kita boleh mass produce gunakan injection molding punya teknik lah. Okay, so tadi dapat dah kan? Dapat tak? Ya lah, satu cukup lah. Okay, yang lain ada lagi sebelum saya tutup? Last Okay. Oh, berapa lama? Okey, itu bergantung dengan pengalaman. Saya dah 24 tahun buat programming. Kalau orang buat, macam contoh kalau student saya buat projek, dia buat setahun. Untuk buat projek akhir dia, saya buat 3 hari. Itu disebabkan saya dah 24 tahun. Pengalaman saya dah lama. Saya apa-apa projek saya boleh buat dengan masa yang singkat. Ada orang ambil setahun, saya boleh buat 3 hari. Tapi pengalaman tu tak boleh baca lah. Pengalaman orang berbeza-beza, skill orang berbeza-beza. Sebab itu saya kata programming adalah disebabkan skill yang kita bangunkan untuk satu jangka masa yang lama. Itu sebab harga yang mahal dibayar untuk skill ni. Dia sama macam doktor lah. Doktor yang duk bedah-bedah orang tu, dia orang bayar mahal lah. Sebabnya skill dia nak dapat bedah orang tu supaya orang tu tak mati. Kalau tak, dia baru belajar kemarin dan dia hari ni pergi bedah orang, mati orang tu. Kan? So skill tu dibayar dengan harga yang tinggi. Macam saya buat 3 hari, tapi dengan dibayar harga yang tinggi lah. Sebab skill saya 20 tahun dah saya buat. Itu yang dimaksudkan dengan skill. Harga, berapa lama dia buat, bergantung pada skill seseorang. Okay? Boleh? Okay? Ambil satu. Tak ada lagi kan? Okay, ambil satu. Okay, itu yang terakhir lah. Okay, boleh lah semua? Okay. So, saya rasa itu saja daripada kami, daripada lab, daripada UUM. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana sanggup datang dan tunggu sampai habis program hari ini. Dan sedikit sebanyak, yang mana boleh guna, yang mana boleh faham ataupun apa-apa yang saya tersalah, tersilap tu saya minta maaf. Dan harap boleh berguna kepada anak-anak sekalian ataupun dan juga sekolah ini. Okay, so dengan itu saya rasa terima kasih cikgu-cikgu dan juga pelajar-pelajar semua. Okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum.